Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pelajar sekalian dan juga yang berbahagia Datuk Mahmud Zudi, petang ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang pendidikan anak-anak, di mana pada minggu lepas kita telah membincangkan tajuk pendidikan jasmani. Pada hari ini kita menyambung tentang pendidikan mental. Saya ingat sebenarnya nak bincang pendidikan akal. Tapi bila berhubung pendidikan mental, terupanya dalam perbincangan dia pergi terus akal dan emosi samalah. Dan hari ini kita rangkulkan antara dua perkara tu untuk melengkapkan tentang pendidikan yang dah sebut 3 dimensi pada minggu lepas. Jadi maksud daripada pendidikan akal ni lebih kepada bagaimana kita nak membentuk pemikiran anak-anak dengan ilmu-ilmu yang berfaedah. Dan ilmu faedah ni satunya daripada ilmu syarak, ilmu agama. Yang kedua ilmu sains, ilmu semasa. Yang ketiganya kita nak bangkitkan pemikiran tentang tamadun supaya anak-anak tu lebih cepat matang secara pemikirannya dan terbentuk pemikiran yang ilmiah dan juga berilmu pengetahuan atau berbudaya. Jadi sebenarnya tanggungjawab ni bukan mudah jugalah. Terutama macam kita sebut bahawa ni pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani. Kalau dia campur pula dengan pendidikan yang kita kata pendidikan akal. Jadi pendidikan akal ni lebih kepada tau'iyah, kesedaran, tazkif, pembudayaan, ta'lim, pembelajaran. Lebih daripada iman sebagai asas, jasmani sebagai persiapan dan pembentukan, akhlak sebagai pembentukan peribadi. Jadi tanggungjawab 4 perkara ni sebenarnya bagi ibu bapa terlalu penting untuk mendidik anak yang seimbang, yang lengkap melengkapi untuk menjadi manusia yang sempurna, yang dapat memikul tanggungjawab. Jadi itulah lebih kurang perbincangan kita pada hari ini. Dan tentulah kita tengok secara umum di situ, maknanya tanggungjawab ibu bapa ni berat juga. Terutama dari segi pembelajaran, yang kedua dari segi kesedaran pemikiran, dan dari segi ketiganya menimbulkan akal yang sihat. Jadi mungkin kita mulakan dulu dengan tanggungjawab memberi pengajaran kepada anak-anak ni. Senang kata kita start dengan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi situ baca, tulis, ni kita tengok sebagai asas kepada tamadun. Iaitu membaca ilmu dan meningkatkan akal dan pemikiran serta membuka pintu tamadun. Dan ayat penting juga saya rasa, ayat yang selalu disebut qul hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jauh sangat beza antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Dan juga ayat yang mengatakan tentang kedudukan orang berilmu dan orang beriman lebih beberapa darjat berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Jadi Datuk, kita mulakanlah dengan apa-apa saja Datuk nak mulakan menjurus kepada apa yang mukadimahnya tadi. Dari segi psikologi pendidikan, dia kata ini adalah bidang kognitif. Ini orang pendidikan tahulah. Kognitif ni macam, ataupun kita katakan tadi, dalam bahasa Arabnya kognitif ni al-idrak. Jadi minda, akal, mentality, biasalah benda-benda yang macam tu.
bukan fizikal, bukan apa tu emosi dan benda-benda yang berkait dengan akal fikiran, minda dan sebagainya. Jadi saya rasa lebih baiklah kita mulakan dengan kita punya teori dululah. Teori dulu. Mungkin dalam kita tengok kepentingan akal ini mengikut yang digambarkan oleh Al-Quran. Kemudian kalau kita elaborate lah. Dia kata akal ni adalah satu ciri manusia. Ibn Khaldun kata al-insan hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang berakal ataupun yang berfikir. Kita semua ni binatang. Kuda, lembu, kita ni masuk dalam grup binatang. Dia ada jamat, macam grup, macam batu, macam apa semua sekali. Jadi manusia ni binatang. Beza antara kuda, lembu, singa dan sebagainya ialah manusia tu ialah natiq, yang berakal. Ataupun sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, itu adalah ciri manusia yang menjadikan ianya lebih baik daripada makhluk lain seperti malaikat dan binatang-binatang yang lain. Kerana melalui akal ini kita boleh faham dan boleh mengerti dan kita mampu memerhati dan meneliti kita sendiri dan alam sekitar kita. Kita mampu belajar dan memperoleh ilmu dan belajar mampu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okey. Malangnya sekarang ini, mengikut setengah para penulis, manusia berhadapan dengan krisis minda. Krisis mental. Kalau mental ni, mentality ni maknanya dia ialah macam tu dekat. Krisis mental ataupun lebih popular lagi dengan krisis minda. Kerana kadang-kadang kita memberikan penumpuan yang melampau kepada aspek-aspek yang kadang-kadangnya tidak sangat penting bagi kita atau tidak sangat penting bagi kehidupan harian misalnya begitu. Terlampau berhibur, terlampau bernostalgia dengan sejarah yang terlampau berangan-angan. Maknanya orang ni lahir sebagai manusia yang tidak realistik. Itu krisis kita sekarang. Manusia sekarang, manusia yang ekstremis dari segi pemikirannya, mungkin macam saya nak ulang tadi, terlampau nostalgia. Panggil nostalgic. Suka cerita lama-lama ni, ni sejarah kita, bapak kita, apa semua sekali. Ataupun sangat berangan-angan macam Mak Jenin. Bercita-cita berangan-angan macam Mak Jenin. Sangat berhibur atau sangat apa semua sekali. Maka kita berada dalam mental crisis, krisis minda. Oleh kerana itu, kita kena pecahkan apa tu persoalan ini dengan kita, saya rasa, balik kepada apa yang Dr. Kamil kata tadi lah, apa yang dianjurkan oleh Quran dan apa yang dianjurkan oleh para ulama supaya kita menggunakan minda kita untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang... Misalnya dulu orang memperkatakan tentang sama ada sains itu baik atau buruk. Sains, sebagai sains itu okeylah, dia natural. Tidak ada baik dan buruk. Sains sebagai satu ilmu. Tetapi bila sampai kepada peringkat praktikal, dia boleh jadi baik dan boleh jadi buruk. Maknanya, kalau ia diperolehi oleh orang yang mindanya baik dalam menggunakan sains itu, maka dia akan menggunakannya kepada kebaikan. Tapi kalau boleh kepada orang yang mindanya tidak baik, maka dia akan menggunakan kepada keburukan. Maka kita sebagai ibu bapa, kita mempunyai kewajipan untuk menentukan bahawa anak kita itu mempunyai minda yang baik, sekurang-kurangnya persepsi dia terhadap dia sendiri, terhadap alam sekitar, terhadap alam malakut dan terhadap segala-galanya adalah persepsi yang
positif. Jadi masalah sekarang ini nak cari minda yang positif pun masalah. Sebab kita sudah dihasut oleh berbagai-bagai nilai negatif yang mempersetankan ini tak masuk lagi orang yang semua serupa tak kena dalam masyarakat. Sampai Tuhan pun bagi dia Tuhan dah tak betul lah. Nak dengar cerita zaman dulu bukan zaman dulu lah, macam kita ni muda-muda ni. Seorang penanam tembakau di Bacok, Kelantan. Apabila tembakau dia tu kena banjir, dia marah sangat. Maka dia bawa kelawan dia keluar ke padang tu, cabar Tuhan, minta nak bertetap dengan Tuhan. Marah sangat. Jadi minda yang terlampau marah. Ada minda yang lampau berpelah. Minda yang sangat suka kepada hiburan. Minda yang sangat duka cita. Tak boleh. Itu maknanya orang yang tidak stabil. Dia punya minda. Jadi macamlah tubuh yang tak stabil, emosi yang tak stabil. Yang ni pula kepada minda tak stabil. Krisis minda tadi. Itu sebagai intro kita perbincangan lah. Jadi kalau kita balik kepada tadilah Quran, hadis, so belajar tu mana ada sampai ilmu tu dianggap sebagai ilmu fardu, ilmu wajib. Kita ada tu fardu ain. Kemudian kita juga dituntut supaya mengambil faedah dari tamadun umat-umat yang terdahululah. Supaya kita membaharui, kita hadam, jadi dia sebagai tabiat dalam kehidupan kita. Jadi ilmu ni macam katalah dia boleh diterima oleh semua orang, macam udara lah, macam cahaya matahari lah. Tidak tahu apa, semua orang boleh ambil di situ. Dan satu masa orang Islam memegang kemuncak ilmu, sehingga di Andalus dikatakan ketika orang Islam sudah pandai membaca menulis, orang Barat pada masa itu hanya rahib-rahib di gereja baru pandai membaca dan sebagainya, atau golongan atasan saja. Tapi orang Islam ni dia dah demokrasi ke ilmu tu. Dan kalau kita tengok pula bagaimana tokoh-tokoh Barat sendiri mengatakan bila mereka bincang tentang pengaruh Arab kepada Sepanyol dan kepada Barat, mana orang Barat sendiri zaman dulu kalau tidak kerana Islam ni, mereka pun tak mendapat tempat dari segi ilmu. Hatta ilmu sains pun kita tengok mereka belajar daripada orang Arab Islam pada waktu itu. Tapi kenapa sekarang kita tengok dari segi ilmu pengetahuan ni, lain pada ilmu agama ni, mana orang Islam ni jatuhlah bidang sains, bidang teknologi, sampai yang terbaru ni. COVID ada ni pun tak ada orang Islam yang boleh mereka alat-alat dan sebagainya. Kita jadi pengguna saja. Ya. Dia keunggulan ilmu dalam tamadun Islam itu kerana ia berasaskan kepada wahyu. Jadi wahyu itu ialah yang menentukan sistem nilai kepada ilmu itu. Kalau sekiranya tanpa wahyu, ilmu hanya diserahkan kepada akal semata-mata, maka akal dia tidak boleh menemui apa yang dikatakan asrar ataupun rahsia keilmuan itu, sebab rahsia ni dalam hidup ini ada aspek-aspek yang kita tidak boleh kenal melalui akal saja, tidak boleh kenal melalui imajinasi saja, tidak boleh kenal melalui emosi saja, tetapi kita perlu kepada panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dalam Islam itu bila kita kata Iqra, maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, Iqra tu artinya Iqra Iqra'il Quran waqra'il alam. Jadi wahyu kata baca, maka kita kata baca Quran dan baca alam. Maknanya segala rahsia-rahsia ilmu itu terdapat dalam wahyu. Terdapat dalam wahyu. Tetapi rahsia dalam wahyu itu tidak akan terbongkar kalau sekiranya ia tidak digali berasaskan kepada ketinggian minda ataupun mental yang tinggi
mentaliti yang tinggi atau akal yang tinggi. Maka apabila berpadulah di antara wahyu dan akal, maka lahirlah satu yang dikatakan tamadun Islam yang begitu unggul. Maka sekarang ni, inilah yang teori bersepadu. Teori ilmu bersepadu, teori pendidikan bersepadu, antara wahyu dan akal dan sebagainya. Macam kalau di UIA ni, dia kata di fakulti apa tu, dia ada real knowledge dan ada apa tu kita katakan human knowledge apa semua sekali lah, dicampur-campur tu. Jadi oleh kerana itu kita sepatutnya kalau kita nak mengembalikan semula, tadi yang Dr. Kamil kata, mengapa sekarang ini yang tinggi daripada bidang sainsnya ialah orang Barat dan orang Islam rendah. Kita hanya ada ilmu wahyu. Saya pertama sekali, betul ke kita ada ilmu wahyu? Saya kata sekarang ni kita tak ada kedua-duanya. Ilmu wahyu pun tidak ada, ilmu manusia pun tidak ada. Jadi kalau kita ada ilmu wahyu, tentu kita dinamis. Ilmu manusia itu jauhlah. Kalau kita ada ilmu wahyu, kita lihat. Sebabnya kalau kita baca Quran itu dengan menghayati betul-betul, janganlah duduk kita tidak berfikir tentang ritual yang disyarahkan oleh ustaz-ustaz kita di masjid-masjid dan sebagainya. Menghayati Al-Quran di sini, dia punya keilmuan itu, dia bukan dari segi ritual kita dengan apa semua sekali itu. Jadi bila kita menghayati, katakanlah Iqra, kita mentafsirkan Iqra tadi. Apa itu fungsinya membaca, apa itu fungsinya minda untuk memaham apa-apa semua sekali. Maka kalau kita ada ilmu wahyu itu, kita dah maju. Yang ada pada kita ini ilmu warisan. Ilmu warisan. Apa beza antara ilmu wahyu dengan ilmu warisan? Ilmu wahyu itu ialah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada zaman dahulu, ilmu dalam Quran dan Sunnah itu ditafsirkan oleh para ulama terdahulu berasaskan asas-asas keilmuan pada waktu itu dan berasaskan kepada persekitaran hidup pada waktu itu, berasaskan kepada kepentingan hidup pada waktu itu, maka lahirlah warisan-warisan ilmu Islam yang begitu banyak sekali. Maka itulah yang diwariskan kepada kita. Maknanya, sesuatu yang sudah disediakan, ready made. Yang ada pada kita ialah barangan yang siap. Yang kita bawa daripada orang zaman dahulu. Kita tidak menanam pokok durian itu. Kita tidak pergi mencari durian itu. Kita tidak pergi cekah durian itu. Kita hanya bawa balik isi durian itu. Malah yang sudah dimasak, bubur yang sudah, itu yang kita ada sekarang ni ialah bubur durian yang sudah dimasak oleh orang terdahulu. Tetapi maksudnya itu, di situ ada satu kesenjangan, beza yang jauh antara prinsip Islam dengan sejarah orang Islam. Ya. Jadi kita tengok dari segi Islam ni terlalu terbuka. Apa sahaja daripada tamadun mana-mana pun asal yang baik dia terima. Ya. Tapi orang Islam sendiri maknanya macam kita tak mampu nak menerima itu. Dari segi lain saya terbaca ramai juga pemikir-pemikir barat dia kata orang barat pun kerana berlakunya dikotomi pemisahan antara rohani dengan kebendaan, antara ilmu dengan wahyu. Dia orang pun tak rasa bahagia. Walaupun mereka dapat, kita kata sekarang ni, teknologi yang canggih, tapi dia macam ada kekosongan dalaman tu. Dan mereka mengakui bila Islam dibawa tu, barulah mereka rasa bahagia. Selepas mereka mengalami macam-macam lah. Dan sekarang bila mereka tinggalkan juga ruh ilmu, ruh iman tu, walaupun mereka tinggi teknologi dan sebagainya, mungkin kita tengok dari segi kebendaan mereka majulah. Tapi dari segi kejiwaan berlaku kekosongan. Sebab itu berlaku
pembunuh diri, macam-macam lah. Macam mana kita nak tengok, nak dekatkan balik antara teori Islam yang begitu baik, yang begitu terbuka, yang sudah ada dia punya rosid sejarah, cagaran sejarah, dan sudah diamalkan. Sama sekali kita tinggalkan, kita makin jauh, dan kita jadi lemah balik. Dia ni masalah sistem nilai. Satu, mungkin saya boleh buat satu misalan yang nakal itulah. Macam Dr. Kamil kata, orang barat ada pencapaian minda yang tinggi, ada pencapaian teknologi, sains, teknologi yang tinggi, penghasilan yang tinggi, tetapi tidak berbahagia. Bukan? Dia ibarat kata orang kahwin bini cantik tapi tanpa kasih sayang. Dia boleh bahagia tak? Tak bahagia. Secantik mana isteri dia tu. Siapa dia yang cantik sekali dalam dunia ni. Cantik mana isteri dia pun, dia bila kahwin dengan isteri dia yang cantik tu, dia tidak akan dapat kebahagiaan sebab kasih sayang tu tidak ada. Yang kasih sayang inilah satu nilai yang dibina oleh wahyu dan dia dimasukkan dalam minda umat Islam melalui wahyu itu, dan kecintaan kepada ilmu itu ada. Dia orang barat pun dia sangat cinta kepada ilmu sampai dia kalau kita tengok dalam apa tu rencana-rencana, termasuk rencana TV. Saya suka tengok kalau TV, tengok tu apa semua sekali yang binatang-binatang yang apa itulah. Geographic. National Geographic tu saya suka tengok. Bagaimana orang-orang ni sampai tua pun dia sayangkan anak-anak harimau tu lebih sayang daripada anak dia. Itu kecintaan kepada bidang ilmu dia. Tetapi kecintaan kepada alam semesta keseluruhannya, dan luar daripada alam itu, dia tidak ada perasaan, itu tidak ada. Mana orang panggil tidak, kalau orang dengar lagu kan, tak ada feeling. Tak ada feeling itu. Itu yang jadi masalah tu. Oleh kerana itu, rahsia keagungan tamadun Islam itu kerana Islam itu intinya, ini macam kalau kita masuk dalam bidang tasawuf, kita katakan macam Fansuri, dia kata tasawuf itu ibaratnya santan dalam sebuah biji kelapa. Nah, santan itu. Jadi orang itu tidak ada santan. Kata Fansuri, dia kata kelapa itu terdiri daripada sabutnya. Okey. Dalam sabut itu ada tempurungnya. Dalam tempurung itu ada isinya. Dalam isi itu ada santannya. Itu. Jadi kalau kita punya keilmuan itu tidak sampai kepada santan itu, maka kebahagiaan itu tidak ada lah. Macam itu sebab itu Islam ni, bab tasawuf ni, dia anggap sebagai sebahagian kalau terutama sekali kalau kita belajar. Jadi soalnya sekarang ni, kalau kita boleh backtrack, yang dikatakan reveal knowledge itu ialah mendalami bukan saja arti Al-Quran tetapi semangat ruh Al-Quran itu. Ruh Al-Quran itu, dan kita cuba menjauhkan diri sikit daripada terlampau terikut-ikut dengan pembawaan warisan. Yang saya katakan krisis minda itu dikatakan oleh setengah orang sebagai terlampau nostalgik. Dia duduk dalam nostalgia saja. Kita pun kalau kita duduk dalam ilmu warisan saja, maknanya kita hanya berada dalam nostalgia pemikiran orang-orang terdahulu. Ini Dr. Kamil ini dia adalah seorang pemuja Imam Ghazali ini. Imam Ghazali ini. Kita sekarang ni kalau sangat memuja Imam Ghazali, kadang-kadang kita rasa kita dah tidak ada satu cara yang lain nak keluar kepada kebenaran ataupun hakikat sebagainya kecuali melalui Imam Ghazali. Kadang-kadang jalannya jauh kerana kita kena ikut jalan dia. Jadi kalau kita direct kepada Quran, itulah kemampuan kita menghayati
apa yang ada dalam wahyu itu kalau boleh kita bina lah. Tapi saya pun cakap lah. Saya nak tanya satu, Datuk. Kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Dia kata, Kulla as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Jadi dari segi ilmu ni dulu, dia percuma. Dan benda tu, dia ada selagi pun. Tapi benda tu telah ditunjukkan orang muda. Orang muda. Seperti Mas'ab bin Umair. Nabi hantar pergi Madinah mengajar. Dia tidak, ilmu tu tidak jadi perniagaan. Dia jadi industri ekonomi. Begitu juga Mu'adh bin Jabal, dia hantar ke Yaman. Ja'far Abi Talib, ketika tu orang muda-muda semua. Pergi tu, dan orang-orang anak orang Islam alhamdulillah. Pergi masjid, pergi semayang, pergi sekolah, semua free. Tapi dalam sekarang ni dia jadi satu industri mahal lah. Ada yang kaya buat, tak apa elok. Kalau yang swasta yang mahal-mahal tu, elok. Jadi adakah ini bagus untuk perkembangan ilmu dan tamadun kita? Itu susah nak cakap lah. Orang panggil semua dah jadi bisnes kan. Semua dah jadi bisnes. Kalau semua dah jadi bisnes, maka kehidupan kita ni, kata Mustafa Mahmud, kita telah bertuhankan material lah. Kita bertuhankan material. Sebab itu saya rasa kita tak sampai ke situ lah kita nak bincang. Orang yang menjadikan ilmu sebagai asas mendapat keuntungan material dan sebagainya, itu mungkin suatu persoalan lain lah. Di luar daripada kita. Kalau kita cakap pun, orang kata kamu tu makan gaji, sudah. Kita pun, kalau tak tapi di sini kita tengok, sama ada awak bergaji, tidak bergaji, sama ada keikhlasan awak menyebarkan ilmu itu ada ataupun tidak. Kalau kita lihat sama-sama makan gaji itu sebab trend, itulah masalahnya. Adakah kita mampu keluar pada trend yang asal? Trend yang asal itu maknanya macam cerita ni. Kalau saya ni, saya sangat ingat apa yang ayah kata. Ayah kata bila dia habis belajar, kawan dia mula-mula tu, satu kawan tu dia kata ajak dia menjadi penyelidik agama. Rupanya masa tu ada dah penyelidik agama tu. Dia tolak, dia kata saya nak bimbing orang kampung saya. Kemudian Haji Ni Adib, qadi besar di Kelantan, ajak dia jadi qadi. Dia tak nak. Dia nak khidmat kepada kampung dia. Jadi kalau macam ni, maknanya ini sebagai satu contoh kepada tuan-tuan guru dulu. Dia tu murid kepada Tok Kenali. Itulah contoh yang dia ambil pada Tok Kenali, daripada Tuan Tabar, daripada apa semua sekali. Jadi contoh-contoh ni dibawa. Tetapi kehidupan dia, bila dia jadi tuan guru, kadang-kadang dia buat kerja cari makan sendiri. Tetapi mungkin tak cukup juga, maka orang kampung bantu dia. Bantu dia. Ini kita kata kepada persekitaran. Kita tak boleh juga nak blame orang sekarang ni. Setiap orang yang ambil faedah material daripada kemahiran dalam sesuatu ilmu itu, kita katakan orang yang tidak memberi sumbangan kepada perkembangan. Betul, kalau maknanya trendnya menjadikan ilmu itu sebagai barang dagangan oleh pihak yang memperdagangkan. Tapi kalau pihak yang sekadar mencari sara hidup untuk hidup daripada khidmat yang diberi kepada masyarakat, mengajar secara rasmi, secara tak rasmi, itu tak ada masalah lah. Saya setuju pasal memang ada hadis pun yang membolehkan ambil upah mengajar Quran. Cuma barangkali makna orang kata setakat yang perlulah. Iyalah. Bukan menjadi satu perniagaan, bukan menjadi satu. Tidak didokong oleh business minded. Ini orang panggil dalam mencari sokongan hidup tu, dia
okeylah, setakat itulah. Tapi jangan sampai kita menjadikan ilmu itu sebagai bahan perdagangan dan sebagainya. Macam orang kata, kalau kita cetak Quran, nak buat jual beli. Cetak Quran nak buat jual beli. Orang kata orang tak buat meniaga Quran ni. Malah orang kata Quran tak boleh meniaga, kena begitu-begitu ya. Itu Tapi cara kalau ilmu tu berkait dengan ilmu fardu kifayah, misal katalah berkait dengan pertanian, dengan industri, dengan kilang, dengan perniagaan, perubatan, engineering, elektrik, atom. Sekarang ni macam mana? Benda-benda ni itu sudah berbeza. Sudah berbeza. Yang kita duk tekankan, para ustaz kita duk tekankan, ilmu yang tidak diperdagangkan itu ialah ilmu-ilmu wahyu. Yang berasaskan pada pembinaan asas Islam. Dia masyarakat Islam ni, kita bagi macam ni. Untuk membina masyarakat Islam, sesuatu komuniti itu mesti mempunyai asas keilmuan asas. Mempunyai keilmuan asas yang berasaskan kepada wahyu. Cuma sebagaimana yang saya katakan tadi, keilmuan asas itu telah bertukar daripada ilmu wahyu kepada ilmu turas. Daripada ilmu wahyu kepada ilmu warisan. Dengan anggapan bahawa ilmu wahyu itu berada dalam ilmu warisan itu. Jadi kita tersilap pandang. Apabila kita kata ilmu wahyu itu ilmu warisan, seolah-olah kita anggap wahyu itu ialah sesuatu yang ada zamannya tertentu. Sedangkan wahyu itu kalamullah. Tidak ada zaman tertentu, tidak ada sekatan zaman. Maknanya, ia perlu ditafsirkan, sentiasa ditafsirkan berasaskan kepada persekitaran dan realiti hidup yang ada. Maknanya, ilmu warisan itu hanya adalah merupakan aspek sejarah daripada ilmu wahyu. Kalau kita hanya belajar sejarah saja, maka macam saya katakan tadi, kita akan berada dalam krisis minda yang hanya hidup dalam nostalgia sahaja dan kita tidak tahu bagaimana kreativiti dan kita tidak ada apa yang dikatakan Lem Kek Wen kata apa universiti dia ni, universiti itu tidak ada unsur-unsur yang pembaharuan macam tu. Maka oleh kerana itu kita tengok sekarang ni orang yang memikul, yang alim dalam ilmu warisan itu, dia tidak berdaya maju. Dia adalah pewaris kepada ilmu-ilmu yang dicipta oleh para ulama-ulama. Seorang pewaris yang begitu bersemangat, yang begitu jujur, yang begitu apa. Tetapi dari segi keilmuan sebenar, dia tidak menjadi alim bagi ilmu wahyu. Tidak alim bagi ilmu wahyu. Jadi oleh kerana itu kita kena didik anak-anak kita ini balik kepada sumber asas ilmu itu. Kalau Islam itu sumber asasnya wahyu. Bagaimana kita memahami wahyu? Kita memahami wahyu apa yang dikehendaki oleh Allah dan diartikan kehendak Tuhan itu dalam persekitaran hidup kita sendiri. Itu kita kata kita boleh balik kepada asasnya. Kalau kata Datuk, kita mengalu-alukanlah kedatangan pelaya kita, saudara Muhammad Luqman Hakim, saudara Farid Japri, saudara Ahmad Muhammad Noor. Ada satu persoalan dikemukakan. Dua. Farid Japri kata yang bahagia Prof, bagaimana ibu ayah nak menseimbangkan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang nak beri kepada anak. Sekarang ni ibu bapa banyak lebihkan ilmu dunia kepada anak-anak. Dan saudara Ahmad Muhammad Noor kata pula budaya wakaf untuk pendidikan dengan tanda soal. Ya. Yang pertama tu yang Jeffrey kita pun tak boleh nak blame juga ibu bapa kita. Mereka itu mempunyai kemampuan yang terhad, limited. Tapi saya rasa
bukan susah untuk kita dapat ilmu yang dikatakan ilmu apa tadi? Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain tadi, fardu ain. Kita bercakap di sini bukan tentang fardu ain, fardu kifayah. Ini Tan Sri Hamid Usman punya idea ni, fardu ain, fardu. Tapi kita bercakap tentang ilmu wahyu dengan ilmu human knowledge. Ilmu wahyu dan ilmu rekaan manusia. Saya kata tadi, kita tersilap mengatakan bahawa ilmu warisan itu, turas itu ialah ilmu wahyu. Dia sebenarnya ilmu warisan manusia yang dibuat oleh manusia. Sama ada ia tu mengenai fardu ain atau fardu kifayah, itu cerita lain. Jadi balik kepada apa tu Hakim, Luqman Hakim, betul dia tanya dia, Jeffrey kata, orang sekarang ini tidak diberi ruang untuk belajar fardu kifayah. Saya rasa Jeffrey mungkin kita pun silap tanggapan. Sebenarnya di sekolah menengah, di sekolah rendah, sekolah menengah sudah cukup ilmu-ilmu untuk fardu kifayah tu. Cuma adakah guru yang mengajar itu dia benar-benar mengajar fardu ain berasaskan pada wahyu? Itu masalahnya. Adakah dia mengajar berasas pada wahyu? Misalnya, saya contoh. Kita dulu duk cerita orang Melayu ni lemah dari segi matematik dengan aritmetik dan sebagainya. Betul. Orang Cina hebat. Sebab kita mengajar kepada bangsa kita matematik tanpa jiwa. Tanpa spirit matematik itu. Sebab dia tidak original. Kita mengajar macam tu. Kita mengajar angka kemahiran tanpa spirit tadi. Tapi masyarakat orang ni dah turun menurun sebab kadang-kadang kita kata nak belajar sifat kata buah ketik tu. Dia klik tu dia ada spirit dia, bukan spirit yang hantu yang apa semua sekali tu. Dia ada semangat, dia semangat ilmu tu. Maknanya sebab apa minda Melayu ni kurang menjadi saintifik, sebab bila kita belajar sains tanpa spirit itu. Macam juga kita balik kepada ilmu fardu ain. Kita mengajar anak-anak kita fardu ain itu tanpa spirit itu. Contoh senang lah, kalau ajar Quran. Ajar Quran pun ajar sembahyang. Apa kita belajar daripada sembahyang itu? Saya ni duduk kelahi dengan saya puluh-puluh tahun duduk di dalam jawatan kuasa apa tu mengenai pendidikan Islam. Tak kelahi dengan saya kata tak kena ni. Apa tu sukatan ni tak berapa betul. Kita naknya begini-begini. Tapi para pendidik kita pun tapi tak tahulah, saya pun berasa kecil hati juga. Takkanlah aku yang betul, orang lain tak betul. Tak betul juga. Toh aku tak betul, tak tahu. Jadi masalahnya yang sepatut kita bahagianya ialah spirit kepada solat itu. Apa spiritnya semalam itu? Apa objektifnya? Mengapa apa semua sekali? Sekarang ni kalau kita pergi ke istana, sama ada anda pandai sembah, buat akad sembah begitu, ke begini, ke macam-macam. Tapi spirit menyembah raja tu ada. Itu nak kiranya. Mana pergi dengan semangat nak jumpa tuanku, nak jumpa raja apa ada situ. Itu yang dikira. Sama ada awak mahir sembah kalau kata macam ni tak kira lah. Saya masa duduk di apa tu UPSI pun ni ada orang bila nak jumpa tuanku kata di Perak ni kena macam ni, kalau macam ni. Saya kata itu semua tu orang tak perhati sangat. Tapi sama ada kita ni membayangkan satu kita punya respect kepada singgasana itu. Itu yang kita. Maknanya apakah bila kita ajar anak-anak kita sembahyang, kita mengajar bagaimana dia respect kepada Tuhan. Tapi kita menekankan soal rukun
Islam itu berapa, rukun iman itu berapa, ini berapa rakaat semaya kena baca macam-macam ni. Itu kita katakan ilmu-ilmu warisan tentang solat yang kita terima daripada para ulama kita dulu. Okey tu. Baguslah. Tetapi para ulama dulu di samping kerangka ini dia ajar spirit tu dalam tu. Dia ajar spirit. Katalah dia ajar sifat 20. Bukan wujud, khidam, baqa', mukhalafat, apa-apa semua sekali. Tetapi spirit dalam kita membilang, tahu benar-benar itu. Kalau dia ada apa, wujud, mana ada. Khidam, tu. Dia. Jadi apa tu Jeffrey, sekarang ni kita kena kata macam ni. Orang tua kita dan masyarakat kita dan negara kita begitu serius dalam memberi ilmu-ilmu yang dikatakan apa tu yang kata fardu ain kepada anak-anak. Tetapi kita gagal dalam mentafsirkan apa itu fardu ain dalam konsep yang sebenar, maka kita gagal menyampaikan apa yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita itu, kepada generasi muda, maka lahirlah gagal. Saya nak ulang lagi. Apabila satu masa seorang A'rabi dia pergi kepada Rasulullah. Rasulullah kata, mau main apa? Ya Rasulullah, inni aslam. Aku ni masuk Islam dah. Lepas tu, baguslah masuk Islam dah. Dia kata, tapi masalahnya aku tak tahu apa tu Islam. Aku tak kenal Tuhan. Nabi kata, tadi kamu datang daripada mana? Saya datang daripada Hulu. Apa kamu tengok tengah jalan? Tadi nampaklah tengah jalan tu tai unta pun ada. Bila kamu tengok tai unta apa kamu fikir? Kalau ada tai, ada unta. Oh, Nabi kata, okeylah. Mungkin ada Tuhan tu. Boleh kita fikir spirit tu. Nabi dia nak kata wujud, khidam, baqa', mukhalafah tu. Itu kita katakan falsafah ilmu. Ini yang susahnya. Tapi bagi setengah orang kata saya ni Wahabi lah kalau cakap macam tu. Falsafah ilmu yang telah diturunkan oleh para ulama terdahulu melalui ilmu warisan supaya kita ni boleh belajar ilmu-ilmu wahyu itu dengan secara mendalam. Tetapi malangnya yang sampai kepada kita ialah kerangkanya sahaja. Spirit tu tak sampai. Itu yang masalahnya. Jadi oleh kerana itu saya rasa apa yang perlu kita perjuangkan sekarang ini ialah kita mahu kepada spirit ilmu apa tu tadi? Fardu ain. Fardu ain. Spirit kepada fardu ain itu bukan kerangka. Ni Datuk, kita ada pelayar lagi, saudara Muhammad Firdaus, saudara Muhammad Syakir, dan saudara Amin Asbahani. Amin Asbahani menanyakan bagaimana, ni bukan anak lagi, kita sendiri. Bagaimana seorang pendakwah nak seimbangkan waktu dan komitmen mereka jika mereka seorang peniaga untuk menyara kehidupan dan waktu merajaah ilmu. Dan sekarang macam tak cukup masa lah sekarang ni. Tu ada orang kata sekarang ni perlu kepada masa 25 jam sehari. 24 jam tak cukup. 8 hari seminggu. Tak cukup 1 hari seminggu. Ini masalah orang moden lah. Dia macam ni. Tuhan ni bagi kekuatan kepada manusia ni. Adil Tuhan ni. Masa kita kecil-kecil, kita dengar orang gagah. Nama apa orang gagah tu? Kuat. Orang kuat lah, orang macam-macam lah. Orang mak, kalau orang kata baru, kumat lah macam-macam tu kan? Atau macam-macam. Orang kata, Tok Bacok tu, kereta masuk bawah parit tu, dia boleh akak seorang. Ada? Kemudian orang zaman dulu dia boleh pikul batang kelapa apa semua. Sekarang orang lain tak boleh. Sebab apa orang lain tak boleh? Sekarang ni orang tak boleh pasal apa? Pasal ada bulldozer. Itu transform hidup ni. Ada bulldozer. Maknanya Tuhan bagi kepada kita teknologi buat mengganti apa yang Tuhan kurangkan daripada
kita sebagai seorang manusia. Imam Syafi'i dia boleh hafal Quran sejak daripada kecil lagi habis. Kemudian dia hafal lagi Muwatta' Malik. Dia muda lagi habis semua sekali. Sekarang ni boleh kita hafal. Tanya budak-budak yang pergi. Tanya budak-budak pergi tahfiz tu. Dia hafal betul Quran. Setahun 2 tahun dia hilang. Nah, tidak macam dulu. Jadi itu kelebihan orang zaman dulu. Zaman sekarang, dia ada kelebihan dia sekarang ialah dia ada komputer, dia ada teknologi tinggi, dia ada Syekh Google, dia apa semua sekali. Maknanya dia boleh rujuk kepada sumber ilmu tu melalui hujung jari dia. Okey. Kalau kita seorang penuntut ilmu yang baik, maka ilmu-ilmu itu sekarang ini duduk di hujung jari kita dan tak perlu pada masa yang banyak. Kita jangan mengeluh kata sekarang ni kita tak ada masa, tak ada apa-apa semua sekali. Sebenarnya masa dan kekuatan manusia itu fleksibel macam balon. Tu Mahathir kata kalau kita makan banyak perut kita jadi muncit, kalau kita makan sikit perut kita jadi kempes. Macam itulah. Jadi kalau kita tiup balon kuat maka buncit besar balon itu, kalau kita tak tiup maka kecil. Kepala manusia, minda manusia pun begitu. Perasaan manusia dan keilmuan penghasilan manusia pun begitu. Oleh kerana itu, terimalah kedudukan yang ada sekarang ini sebagai seada-adanya yang diberi oleh Tuhan. Maka kita gunakanlah segala kemudahan teknologi yang ada, maka kita ada kemungkinan lebih baik. Tapi kita katakan samalah dengan orang dulu. Orang dulu, dia tidak ada kemudahan, dia ada masa dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, kita jangan mengeluh dengan dunia kita, persekitaran kita, tapi gunakanlah segala peluang yang ada itu untuk kita menjadikan diri kita baik. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau kita masuk, ya. Abu Ziyad ni dia, pasal Datuk kecam sangat orang-orang ni, dia cocok sikit, dia jolok sikit lah. Dia kata, Prof, siapakah yang layak untuk menafsirkan ilmu wahyu mengikut keadaan dan suasana zaman sekarang ni? Okey. Siapa? Orang yang layak sekarang ini oleh kerana kita menerima ilmu yang sudah dikompartmenkan. Saya nak kata secara peribadinya tidak ada orang layak. Mungkin begitu. Nak kata saya betul ke salah tak tahulah. Saya kata sekarang ni kami melihat kepada keserjanahan Islam, ada kemungkinan secara peribadinya tidak ada lagi orang yang layak mentafsirkan ilmu wahyu yang boleh sampai kepada dia punya spirit dan sebagainya, kecuali kalau kita ini melakukan kajian ilmiah secara jama'i. Secara jama'i. Secara jama'i ini bukan masalah ustaz saja. Kalau saya Dr. Kamil, sama-sama ustaz. Banyak dunia tak tahu. Ada saintis, ada ekonomi, ada apa, ada orang ini. Semua orang dalam tu. Sebab tu sistem jurnal. Dalam menghidupkan semula ilmu Islam itu sangat penting. Sistem jurnal, sistem persidangan, sistem kajian sebagainya sangat penting. Jadi oleh kerana itu, puak-puak ustaz macam kami ini, kita hanya tahu ilmu ni melalui ilmu warisan. Okey? Kemudian ada saintis. Dia cuba faham Quran. Jangan kisah soal ilmu warisan ni. Cuba awak fahamkan. Kemudian awak bentangkan. Bila awak bentangkan, kata pokok ustaz yang mahir ilmu warisan ni, ini tidak kena dengan tradisi ilmu kita. Maka dia modify sikit pandangan dia. Dia modify sikit pandangan dia. Kita cakap pula dengan orang yang belajar ilmu-ilmu yang agak futuristik. Dia kata begini-begini. Kemudian orang yang belajar tentang ilmu sejarah, sejarah perkembangan ilmu dan sejarah tamadun dan sebagainya. Jadi kalau semuanya itu dikumpulkan, jadilah satu ensiklopedia yang cukup baik. Ulama-ulama dulu sifatnya ensiklopedik. Tetapi ulama-ulama sekarang tidak ada lagi nilai ensiklopedia itu,
maka mereka itu perlu berjama'i, beramai-ramai. Tapi malangnya, para ulama kita sekarang ni merupakan ulama-ulama fardi yang suka berkelahi. Mana yang tak betul tu, mana yang tidak serupa dia, itu tak betul kan itu. Itu ceritanya. Jadi sekali masalah kita kena hidup semula. Kita kata halaqah ilmiah itu kena hidup. Saya nak bagi contoh Imam Abu Hanifah. Bila dia mendalami ilmu fiqh, dia pergi ke Masjid Kufah tu, dia buka halaqah. Dia bukan mengajar. Dia kata, hari ni kita cerita macam asal kita nak buat macam tu lah ni. Tapi tak berapa jadilah mana. Hari ni kita cerita apa tu, wuduk lah. Wuduk tayamum semua sekali. Dia kata, apa ada masalah dalam masyarakat? Orang buatlah begini. Dia bincang. Bincang sesama dia tu. Wacana. Wacana tu. Dalam halaqah dia wacana. Maka lahirlah apanya? Fiqh al-Imam Abu Hanifah. Sebenarnya bukan ditulis oleh Imam Abu Hanifah, tetapi itulah kelompok ilmu, wacana ilmu yang diketuai oleh al-Imam Abu Hanifah, maka ilmu itu disandar kepada Imam Abu Hanifah. Kena ada macam tu. Kita sekarang ni Universiti Islam, Fakulti Islam berapa ramai, tapi adakah satu circle ilmu yang cukup baik? Wacana yang baik? Tak ada. Semangat tu, Dr. Kamil, saya semangat. Siapa dia soal tadi? Abu Ziyad. Abu Ziyad. Itu. Sekarang ni ada satu masalah dalam dunia Islam ni. Zaman dulu, wanita-wanita ni ramailah tokoh-tokoh daripada Aisyah, kemudian orang kata Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ada guru wanita. Mana wanita tu digalakkan belajar. Tapi ingat satu zaman tradisi, wanita-wanita kita macam dihalang daripada belajar. Kerana takut pandai, nanti tulis surat cinta, dah sampai sama atuk adik kita lah. Ramai perempuan tak pergi belajar. Dan lepas tu bila kita dah merdeka, kita dah maju sekali, kita buka. Tapi bila buka ni, orang menakutkan pula dia kata, dah jadi pencampuran lelaki dengan perempuan. Dan sekarang ni orang kata dia Arab ni, yang baru-baru dia dengar ni. Negara-negara UAE dan sebagainya ni. Nak tiru orang barat betul tak dah? Apa dia sekarang ni, dijedah macam-macam pun. Jadi bila dah buka pelajaran kepada wanita ni, dia campur aduk sampai timbul isu baru. Wanita dengan lelaki ni campur sampai orang kata dah tak ada perasaan dah lelaki perempuan yang macam gitu-gitu lah. Macam mana kita nak nilai benda-benda macam ni? Dia macam ni. Kita Dr. Kamil pun baca buku Nadawi. Saya rasa sebaik-baik buku untuk mentafsirkan fenomena ini ialah Nadawi lah. Dia kata negara-negara Arab yang tertutup minda mereka itu dulu. Misalnya Saudi Arabia, negara-negara Teluk dan sebagainya. Dia ambil contoh Saudi Arabia. Dia kata Saudi itu suatu daerah yang terpisah daripada dunia luar apabila jatuh tamadun Islam. Dulu di bawah Uthmaniyah. Kemudian dia cita-cita nak ambil khilafah tu. Kemudian dia isolate diri dia, terbiar. Kemudian China macam juga dia kata sebuah negara yang terkurung di dalam dia pagar besi dia tu. Pagar besi dia tu. Macam tu juga. Jadi dia kata contoh, masyarakat Saudi itu telah dia kata kurungan dia itu telah dipecahkan oleh Aramco. Aramco ni satu syarikat minyak daripada Amerika yang pergi cari minyak dapat cari minyak di Saudi tu. Jadi melalui itu sikit pecah. Maknanya kerana negeri itu pada waktu itu menggunakan polisi tertutup. Dia tidak terbuka langsung. Dia kurung orang dia. Kalau kita kurung anak kita lebih daripada perlu, lebih pada sepatutnya, maka bila sampai satu peringkat perkembangan masyarakat, dia akan keluar pada kurungan itu,
Bila keluar pada kurungan itu, dia tak tahu bagaimana membawa diri dia dalam dunia yang bebas. Maka jadi macam sekarang ni, di Jeddah macam mana, di Riyadh macam mana. Masa saya pergi ke Riyadh itu, dia ada satu kawasan. Ini dipanggil kawasan diplomasi. Kawasan orang diplomatik. Jangan masuk situ. Kalau masuk situ, macam duduk di England lah. Macam duduk di New York, ya, ada ronggeng dia, ada apa semua sekali. Tanyalah orang penuh duduk di kedutaan dan sebagainya. Dia ada pokok kedutaan tu. Jadi orang biasa tak campur. Tapi bila dia pecah kepungan itu, maka pecah flooded. Maka semua jadi sama. Maka dia tak tahu nak kontrol. Itu Nadawi sudah menceritakan, walaupun masa itu tak berlaku lagi, macam komunisme. Bagaimana hancurnya China. Bagaimana Rusia hancur kerana diserang oleh serangan tamadun. Itu yang terjadi. Oleh kerana itu, maka kita sebagai sebuah negara Malaysia, kita tak boleh pakai polisi tutup pintu. Ini. Sekarang ni kita ada TV dulu. Apa terjadi kepada keluarga yang tak bagi anak-anak dia tengok TV? Kadang-kadang dia jadi lahap. Sekarang ni ada gadget macam-macam. Kalau kita kata tak boleh, lepas daripada kita tu, maka dia akan jadi lahap. Saya beberapa kali saya contoh, masa saya duduk di Canterbury, saya suka tengok orang putih yang dia bimbing anak dia naik basikal, anak dia naik basikal. Sehingga anak dia itu bukan mahir naik basikal, mahir menggunakan jalan raya. Sebab tu accident di negeri-negeri barat tidak macam kita, sebab kita mahir menggunakan kereta, bukan mahir menggunakan jalan raya. Jadi oleh kerana itu, latihan daripada bawah lagi untuk membina suatu komuniti yang faham semua sekali. Iaitu masalah. Kalau di Saudi, tak sebelum Saudi lah macam kita. Ini dulu kalau di kampung tu, dia tak bagi anak, macam Dr. Kamil kata tadi, tak bagi anak pergi sekolah lah, tak bagi apa semua sekali. Akhirnya, siapa dia yang buat kacau di bandar sekarang ni? Ialah budak-budak kampung yang datang ke KL. Tapi marahlah mocik-mocik di kampung. Budak-budak kampung yang lulus SPM, rendah-rendah, mari duduk kerja boros-boros sini. Puak-puak ni lah yang jadi apa semua sekali. Bukan orang asal sini walaupun tak faham agama sangat, tapi mereka sudah biasa dengan dunia yang terbuka. Jadi kita dengan tamadun barat pun macam itulah. Kalau kita kongkong sangat, kita tidak terdedah sedikit pun kepada pembacaan ilmu-ilmu barat, gaya hidup barat dan kepada tamadun barat, kita nak jaga tamadun warisan ni. Itu saya kata warisan Islam ke tidak? Itu. Nak jaga sangat tamadun warisan ni, kita tolak habis. Sedangkan kadang-kadang nilai-nilai Islam tu di situ. Siapa dia yang buat statistik tu? Dia kata negara yang paling Islami negara mana? Satu di Europe. Di Europe negara Islami yang paling betul. Imam Muhammad Abduh berkata ra'aitul Islam bila muslimin. Di Eropah. Huna ra'aitul Islam bila muslimin. Wa fi baladi ra'aitul muslimin bila Islam. Saya jumpa Islam di sini di Paris ni. Tanpa orang Islam, tapi di Mesir negara saya itu banyak orang-orang Islam tapi Islam tak ada. Itu yang menjadi masalah tu, sebab kita kata ke culture yang itu. Jadi oleh kerana itu kita kena hati-hati dalam negara kita, kesederhanaan. Sekarang ni Saudi Arabia ni dia cuba nak mailkan, nak buat Wahabi dia, nak buat ekstremisme dia, nak buat semua sekali. Tetapi kata imam, kata Zilal Quran, Syed Qutub, dia kata apabila kita tendang bola kuat sangat, maka react tu kuat. Jadi sekarang ni satu perubahan mengejut secara melampau berlaku di Saudi dan di negara-negara Teluk, maka macamnya yang Dr. Kamil kata tadi, sudah menjadi barat. Terlampau banyak sangat, malah keburukannya lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia-dunia barat sendiri.
Ya. Ni Datuk kita ada lagi ni Asra, Aslina Salim, Zulkifli Dahlan yang menuntut kita. Soalan akhir saya Datuk. Ya. Dari segi di negara kita pun berlaku juga lah. Benda-benda yang negatif. Bagaimana kita nak sihatkan akal anak-anak kita. Sekarang ni setengah-tengah tempat. Walaupun mungkin tak seteruk dulu lah. Maksudnya ada lagi minum arak, dadah. Kemudian benda-benda yang kita kata hibur raya melampau, merokok dan macam-macam ni. Apa boleh ibu bapa ubah anak-anak mereka atau jaga anak-anak mereka supaya tidak terlibat dengan benda-benda yang negatif lah dalam kehidupan yang berpunca daripada akal ni. Yalah, susah juga saya nak sebut pun. Saya belajar pun tidaklah banyak sangat kan. Dia macam ni. Kita kalau nak suruh kuda kita bergerak laju, kita kena tutup. Sempitkan teropong tu. Maka dia lari laju. Tetapi kelajuannya itu tidak semestinya melahirkan dia sebagai seorang kuda yang baik. Untuk tujuan pacuan saja. Maka kalau kita tak tutup, dia akan paling kanan, paling kiri dan sebagainya. Maka dia akan tertarik sekitar. Tetapi dia akan menjadi seorang kuda yang mahir. Boleh jadi suka-suka kemahiran yang lain. Jadi sekarang ini, dalam keadaan yang simpang siur berada dalam masyarakat kita, kita perlu bijak. Itu semua orang setujulah. Dan kebijaksanaan itu, kita perlu jangan tutup mata anak-anak kita daripada terdedah kepada nilai-nilai setakat yang apa semua sekali itu. Yang ada di hadapan. Cuma kita memberi sistem kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu sendiri yang ada inisiatif. Ini saya nak cerita bukan nak puji cucu sendiri ni lah. Cucu-cucu saya tu dulu bila dia balik ke Australia, bila saya pergi supermarket saya kan, bila nak beli barang, nanti sini nak tengok dia produk mana ni halal ke haram. Produk mana ni halal ke haram. Sebab budaya sudah dibentuk dalam sebuah negara yang sangat terbuka, maka menyebabkan dia pandai memilih mana yang haram dan mana yang halal. Saya sendiri tak terfikir nak kata macam tu sebab saya tahu dah segala barang import yang datang dalam negara kita ini sudah dikawal halal haramnya. Cuma yang haram tu yang dibuat dalam negara. Yang diimport semua dikawal. Jadi saya nak banding cucu sayang saya tu. Dia sangat berhati-hati untuk tengok mana halal, mana haram. Tapi bila sekarang ini dah lama duduk di rumah, dia jadi macam kita dah. Dia jadi macam kita. Take for granted. Maka dia saut semua sekali. Jadi sekarang ni orang panggil, kita perlu memberi sistem nilai kepada anak-anak kita. Maka automatically dia boleh hidup dalam keadaan yang apa semua sekali. Dulu, bila anak-anak nak pergi ke luar negara, adalah Allah Ustaz, anak-anak ni nak pergi ke England. Macam mana nak pergi kafe, apa-apa semua sekali tu. Jadi kita kata macam inilah, kalau dia dah ada satu sistem nilai yang baik, dia boleh hidup di sana, dia boleh tengok apa saja yang berlaku di sana, tapi dia tidak akan tertarik. Yang cepat tertarik ni, tutup mata di rumah. Tutup mata. Apa cerita apa dia? 2, 3, 4 orang, 1, 2 orang budak cemerlang tu yang hanyut ke mana-mana tu, itu pasal pendidikan di rumah ni, pendidikan tutup mata. Jadi oleh kerana itu, saya rasa sikit sebanyaklah mudah-mudahan kita ada asas untuk melanjutkan pemikiran itu daripada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Kita tak buat kesimpulan lah kira dah Datuk simpul tu. Tak buat kesimpulan. Cuma saya nak sebut sana ni. Ya, siapa dia sebut wakaf ilmu tadi? Ada tak? Salah seorang pelayar kita tu. Yalah. Saya nak kata wakaf ilmu ni. Ini satu keterlaluan dalam menggunakan istilah wakaf. Apa makna wakaf? Wakaf ini ialah kita mengembalikan kepada Allah.
mengembali kepada masyarakat asalnya milik kita. Yang kita nak wakaf ni milik kita. Maka bila kita wakaf, kita katakan saya telah melupuskan hak milik saya dan saya telah jadikan dia sebagai milik masyarakat. Milik Allah itu milik masyarakat. Tanah sekeping. Ni saya milik saya ni saya nak buat milik saya tu untuk orang ramai lah. Okey. Maka kita kata wakaf ilmu. Mana ada wakaf? Kalau kata sedekah tu boleh lah. Dia kata wakaf untuk pendidikan. Kalau wakaf tak lain lah. Ini ada satu lagi yang dikritik oleh setengah orang yang hukum lah. Dia kata wakaf tunai. Tapi itu kita bincang semalam. Saya pun tak nak involve dalam benda-benda macam ni. Orang panggil dalam masyarakat kita ni, orang panggil orang yang terbawa-bawa dengan satu istilah tu, dia guna habis lah. Begini. Istilah wakaf ni. Akhir wakaf tu berdoka. Saja. Terima kasih Datuk. Kita dah sampai 1 jam dah. Okay. Jadi untuk makluman para pelayar lah, mulai minggu depan ni kita nak mungkin buat lonjakan sikit lah. Sebab kita sekarang ni dah, kita kira bangsa kita dah makin bersatu. Jadi kita nak lonjak lagi lah supaya ada tajdid minda, tajdid pemikiran. Jadi kita nak baca kitab-kitab klasik tadi. Ibn Khaldun ke siapa, ke Imam Ghazali ke siapa, kita nak cari supaya dapat dipahami oleh orang ramai. Jadi saya harap minggu depan ni Datuk akan baca teks-teks yang tinggi lah. Tapi bagaimana kita nak menyampaikan kepada masyarakat secara yang mudah. Sebab tak semua orang. Saya pernah sebut kepada anak-anak murid saya dulu. Kamu masuk perpustakaan tu, jamuh kat kitab Ihya Ulumuddin, jamuh kat kitab Ibn Khaldun. Sekurang-kurangnya dalam sejarah hidup kita ni, kita dah jamuh kitab ni. Kita dah dengar perbincangan, wacana. Sayanglah kita kata ilmu kita yang tinggi-tinggi, yang mahal-mahal tu tak dapat dipahami oleh masyarakat awam. Terkait dengan tu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.